Tak boleh, dia kena macam ada clickbait kan. Okay, BTS ni sebenarnya dah masuk dah Illuminati, sebab tu dia famous. Hari ni untuk video kali ni aku nak menceritakan tentang sebuah kejayaan daripada satu grup yang sangat-sangat terkenal, BTS. Untuk video kali ni aku bukan nak menceritakan tentang latar belakang diorang ke, sejarah diorang ke, Bangtan Boys ni apa, tak. Aku nak menceritakan adalah kenapa, macam mana BTS ni boleh famous sangat, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba boleh melonjak naik, tiba-tiba diorang punya populariti tu meningkat sampai ke luar negara, sampai ke seluruh dunia. Macam mana dan kenapa. Tapi sebelum tu, sebelum aku pergi ataupun kita go through one by one aku punya point, jangan lupa untuk like, share video ni kepada semua ARMY dan juga K-popers lain, dan bukan juga K-popers, mungkin haters, mungkin orang yang tak kenal BTS, untuk diorang tahu, oh ni rupanya sebab kenapa BTS naik, macam tu. Dan selain tu ada juga aku ulas ataupun aku merungkai teori-teori daripada muzik video K-pop. Korang boleh tekan dekat atas ni disclaimer. Apa poin-poin yang aku dapat ni, yang aku ambil ni adalah daripada aku research dekat Google dan juga komen-komen daripada ARMY, dan juga mostly adalah daripada aku punya member sebagai ARMY. So aku ambil pandangan daripada dia. Okay, first, kenapa BTS sangat-sangat popular pada waktu sekarang, pada era sekarang ni, adalah kerana fanbase diorang yang sangat-sangat kuat, membantu, yang menyokong BTS daripada bawah sampailah sekarang, daripada dulu sampailah diorang dah berjaya. Semua tu adalah daripada fanbase ataupun fans-fans diorang, iaitu digelar sebagai ARMY. Fans-fans daripada BTS ni atau ARMY ni, orang pandang atau orang gelarkan sebagai K-popers yang sangat over, taksub dengan BTS. Sebab apa? Kita nampak banyak sangat case ataupun isu yang berkaitan dengan ARMY dengan BTS ni. Contoh aku bagi, kita tiba-tiba ada pula agama BTS, tiba-tiba orang sambut birthday ahli BTS ni, walaupun dia tak ada, dia acah-acah buat kek, buat pinggan, sambut macam orang yang sambut macam benda yang membazir, yang tak perlu, yang membuang masa benda tu. Tapi tak semua, aku percaya tak semua fans macam tu. Sebab apa? Banyak je fans-fans yang cuba menjadi seorang yang sangat positif untuk dia cuba naikkanlah idola diorang, iaitu BTS. Dari segi apa yang aku baca, hubungan antara BTS dan juga fans diorang ARMY ni sangat-sangatlah rapat. Ya betul, grup-grup lain pun sama, diorang ada fans, diorang berinteraksi, diorang rapat. Tapi dari apa yang aku baca, BTS dengan ARMY ni sangat-sangatlah rapat, tapi dari cara diorang yang berbeza antara grup-grup dan fans-fans lain. Sejak bila BTS tiba-tiba naik, tak ada aral, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba nama diorang naik, tiba-tiba diorang dah banyak award. Okey, ini adalah daripada perspektif aku sendiri dan juga aku tambah dengan fakta daripada kawan aku. Menurut apa yang aku baca dan yang aku tahu, BTS ni naik pada masa diorang melancarkan album iaitu Love Yourself. Macam daripada tajuk dia korang tahu, maksudnya dia menyatakan tentang sayang diri kita sendiri. Dan album ni sangat-sangatlah relate dengan semua orang. Tak kisahlah dengan orang tua ke orang muda ke, yang tak pernah dengar, yang tak pernah kenal BTS ke, semua boleh relate sebab kita kena sayang diri kita sendiri. Dan itu apa yang cuba BTS sampaikan. Dan lagu-lagu yang BTS cuba sampaikan dan diorang cuba buat adalah berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan masalah yang isu-isu kita dengar. Sebab apa? Sebab diorang diberikan kebenaran ataupun diberikan lesen untuk diorang tulis sendiri lagu yang diorang nak. Jadi disebabkan kelebihan yang diorang dapat tu, diorang cuba untuk buat lagu yang boleh dekat dengan peminat, yang boleh dekat dengan pendengar, supaya diorang dapat menarik perhatian orang-orang untuk mendengar. Start daripada lagu Love Yourself ni, itu adalah satu point yang diorang dapat untuk diorang start menjadi satu K-pop idol yang sangat-sangat sukses sampai sekarang. Dan secara jujurnya, kalau korang baca komen, korang baca blog, apa yang ditulis, apa yang diluahkan oleh ARMY, sebenarnya ramai orang yang mengeluarkan fakta bahawa diorang happy bila dengar lagu BTS. Diorang rasa semangat lepas dengar lagu BTS. Penghasilan lagu-lagu BTS ni sebenarnya adalah dapat menarik ataupun meningkatkan semangat kepada seorang tu. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Okey, macam aku dapat semangat bila aku baca Quran, kau pun kena ikut. Betul. Tapi tak semudah itu, dan tak semua orang boleh dapat sesuatu kebahagiaan itu secara cepat. Tak sama setiap orang, semua berbeza dengan cara yang tersendiri. Mungkin orang tu kalau baca Quran, dia terus boleh dapat kebahagiaan, kegembiraan. Mungkin orang ni dia lambat sikit, tapi bila dia dengar lagu, mungkin dia akan dapat kegembiraan tu lebih cepat. Dan sebenarnya isu-isu yang orang kata lagu BTS ni tak elok dengar lah, lagu K-pop ni tak bagus lah, guna ayat-ayat yang tak bagus lah, itu adanya aku dekat sini untuk aku cuba sampaikan dekat korang bahawa tak semua lagu Korea ataupun muzik video Korea tu menggunakan bahasa-bahasa ataupun lambang-lambang yang tak elok. Sebab tu aku buat video-video ni untuk kita
kupas dan kita ulas sama-sama apa yang terjadi pada muzik video tu tapi dalam versi bahasa Melayu. Dan selain itu juga penghasilan lagu-lagu BTS ni banyak memberi impak ataupun banyak pengisian mengenai mental health, love yourself, sayang diri sendiri kita macam tajuk tu, berkaitan dengan isu-isu yang patutnya tak perlu pun dibangkitkan, berkaitan dengan perkara-perkara yang tak elok, perkara buruk. Itu yang cuba BTS sampaikan. Aku faham banyak lagi lagu ataupun banyak lagi grup yang buat lagu-lagu macam tu. Contohnya kita ada BAP dulu, kita ada Seventeen. Diorang pun menghasilkan lagu-lagu yang beri semangat, yang bagi impak kepada pendengar. Tapi kenapa diorang tak sukses sebagus BTS? Kenapa? Okey, korang kena faham BTS ni adalah satu grup yang ditubuhkan dalam satu label iaitu Big Hit Entertainment, dan dalam Big Hit Entertainment ni hanya ada BTS je pada masa tu pada masa tu hanya ada BTS sahaja. So diorang boleh beri sepenuh perhatian dan diorang boleh bagi seluruh tenaga kepada promosi lagu BTS. Dan diorang tak ada pun nak promosi dekat tempat lain sebab diorang hanya ada beat aja. Sebab tu diorang boleh sukses daripada grup-grup lain walaupun apa mesej yang cuba sampaikan tu sama. Dan the most important thing adalah diorang bekerja keras. Ya, aku tahu ramai, sangat-sangat ramai K-pop idol, grup idol yang bekerja keras untuk diorang achieve dalam satu benchmark yang sangat-sangat tinggi yang dipandang orang ramai, ataupun boleh dikatakan diorang lepas pasaran luar negara lah, contoh macam US, Eropah semua tu. Sebelum kita ada generasi yang pertama, generasi yang kedua, dan diorang sukses juga macam BTS, tapi diorang tak ada peluang macam BTS sebab pada masa tu tak ada lagi kemudahan. Dan korang tak boleh banding-bandingkan dengan dulu BAP tak ada pun dapat macam ni, dulu tak ada pun SNSD dapat macam ni. Tak boleh bandingkan sebab diorang adalah generation yang berbeza. Okey, generation yang berbeza dan apa yang diorang achieve tu sangat-sangat berbeza. Okey, mungkin lepas ni generasi yang keempat, yang sekarang dah start generasi keempat, mungkin akan lebih achievement yang lebih besar daripada BTS, mungkin lebih hebat daripada BTS sebab makin lama generasi ni diorang akan dapat banyak lagi kemudahan. Dan ramailah orang kata yang BTS ni mau pengaruh yang buruk, influence benda-benda yang tak elok kepada anak muda semua tu kan. Tetapi dalam masa orang mengata BTS tu juga, diorang sebenarnya ada mengikuti ataupun diorang join satu badan macam membantu kanak-kanak iaitu UNICEF. Diorang telah join UNICEF ni pada 1 hari bulan 11 2017. Diorang telah join UNICEF ni untuk membantu kanak-kanak, orang-orang yang susah. Dengan duit yang diorang ada tu diorang bantu. Jadi itu antara salah satu mempromosikan benda yang baik. Aku tak nafikan memang ada benda-benda yang buruk dalam industri K-pop ni, tayang benda tak elok, semua aku faham. Tapi kalau benda jahat, kalau benda buruk tu benda buruk ada buat. Kalau benda baik kita tak payah nak mempertikaikan, betul tak? Okey, next ni adalah aku nak cakap pasal isu semasa proses diorang nak naik ni. Banyak sebenarnya isu-isu yang buruk, yang tak baik, yang tak elok didengar. Ni adalah contoh yang aku bagi isu yang dalam negara kita sendiri. Ada ustaz yang mengatakan BTS ni adalah contoh yang tak baik dan digalakkan sebagai syaitan, benda-benda yang tak elok kan. Kita nak dengar lagu dia, dengar, tak nak dengar sudah. That simple as that. Okey. Ada satu isu iaitu munculnya satu agama baru iaitu agama BTS. Itu pun aku pun tak berapa nak faham dah kenapa orang buat macam tu. Adalah bila dikaji-kaji, bila disiasat, rupanya itu adalah kerja-kerja daripada haters BTS untuk diorang membenci lagi BTS. Padahal bila dia buat macam tu, nama BTS lagi naik sebenarnya. Dan ini adalah isu yang terakhir, dan sebelum aku tutup video aku kali ini berkenaan bahawa BTS ke Malaysia sepenuh tahun melawat Malaysia 2020, iaitu tahun inilah, tahun 2020. Tapi benda tak jadi. Tapi benda ni diusulkan pada 2019 yang lalu dulu. YB kita iaitu YB Syed Saddiq, dia buat ataupun dia usulkanlah untuk bawa BTS ke Malaysia untuk mempromosikan lagi Malaysia dekat mata dunia. Sebab dia tahu pada masa tu BTS sangat-sangat popular, so dia nak tarik attract orang ramai untuk datang ke Malaysia lah, supaya menggunakan BTS sebagai umpan lah macam tu. So itu adalah antara isu-isu yang terbangkit semasa diorang cuba untuk naik, dan itu adalah antara poin-poin yang menyebabkan BTS naik disebabkan bantuan ARMY. Dan sebagai kesimpulan dia, aku ambil daripada apa yang kawan aku cakap, dia sama juga dengan fandom-fandom yang lain, sama macam idol-idol group yang lain. Diorang buat lagu, diorang hargai peminat, dan peminat hargai diorang balik dengan streaming lagu, dengan bagi diorang award, vote diorang, share diorang punya music video apa semua tu. Tapi mungkin cara ataupun strategi yang digunakan oleh ARMY dan juga BTS ni lain daripada grup lain, sebab tu diorang boleh sukses. Dan sekali lagi aku cakap, aku bukan ARMY, aku bukan peminat BTS, tapi aku dengar juga lagu-lagu diorang. Tapi aku tak adalah benci diorang. Tapi aku faham sebab orang kadang-kadang marah sebab dalam satu award tu BTS tapau semua sekali. Kau tengok Mama itu kan, BTS tapau semua award. Aku rasa macam tak best gak dia. Aku faham bagi ARMY best lah sebab diorang menang kan. Tapi bagi aku
mungkin itu mungkin rezeki diorang. Sama juga macam era Exo dulu kan, diorang menang tapau banyak. Tapi ya aku faham, macam aku cakap tadi, itu adalah rezeki masing-masing dan juga itulah adalah zaman kegemilangan diorang. So itu je video kali ini, dan maaf kalau ada salah dan silap ataupun ada poin-poin yang terkurang, korang boleh komen dekat bawah untuk kita sama-sama share benda-benda ni. Okay? So itu je untuk video kali ini. Assalamualaikum, terima kasih, annyeong.